الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikram muslimin. Hak-hak seorang muslim. Hadis ke 99. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimul saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathiri. Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang sedang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk, kumpulan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kumpulan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ay yarudda ahaduhum. Rawahu Baihaqi fi Sya'bul Iman. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulannya, dan memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang duduk menjawab salam bagi pihaknya, bagi pihak kumpulannya. Baihaqi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang yang miskin duduk dengan Nabi dikenali sebagai ahli suffah. 4 tahun aja duduk dengan Nabi, tapi sumbangannya terlalu besar dalam disiplin ilmu hadis, dan banyak Quran yang dibaca berdasarkan sanad riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yusallimul saghir 'alal kabir. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita adab memberi salam. Sebelum ni dah ada beberapa hadis kita belajar tentang adab salam. Hadis ini Nabi nak ajar adab bagi salam. Yang pertama yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil, orang yang kecil lah, umur kita ni yang muda, kita kena bagi salam pada orang tua. Sebagai anak bagi salam pada mak ayah, adik bagi salam pada abang, yang bawah rendah bagi salam pada kakak. Kalau itu dari sudut yang katakan as-saghir 'alal kabir. Serupa juga adab kita. Contohnya kita datang surau, nampak ada pengerusi. Ini dari sudut umur. Tapi kalau kita tengok di sudut kedudukan, tengok ada pengerusi, kan, ada imam, makmum kena bagi salam lah pada imam dia lagi besar, kan, ada sudut title dia tu, jumpa nampak pengurusi surau, nampak bagi salam, kan. Itu dia kata as-saghir 'alal kabir. Dia sudut umur, dia sudut kedudukan, so hormat. Maksudnya yang bawah itu, yang kecil itu dia hormat pada yang besar. Itu satu, yang pertama kata Nabi. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal marru 'alal qa'id. Yang sedang berjalan
hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Kita lah pergi kedai minum, nampak orang duduk kedai, maka bukan orang yang duduk tu bagi salam pada orang yang datang. Kadang-kadang yang duduk tu nampak Assalamualaikum kan, yang duduk bagi salam tak. Kita yang berjalan tu kita kena bagi salam bagi yang duduk. Itu dia katakan yang sedang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk. Itu yang kedua. Yang berdiri bagi salam pada yang duduk. Begitu yang kedua. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga adalah wal qalilu alal kathir. Kumpulan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kumpulan yang banyak. Yang ketiga, kalau kita tengok ada kita ni kumpulan 2-3 orang, nampak ada kumpulan lagi ramai, so kita ni kena dahulu memberi salam. Ini sudut adab. Adab. Tapi dah orang tu bagi salam tak apa, tapi nak suruh dari sudut secara susun nak bagi salam tu. Yang sikit bagi salam pada yang banyak. Kita seorang nampak orang duduk banyak, kita bagi salam. Yang kita buat act tunggu orang ramai tengok bagi salam. Kau tu bagi salam tak. Maksudnya yang sikit. Ini adab. Maksud dalam hadis ini ada tiga adab yang diajar oleh Nabi SAW. Bagaimana peraturan susun atur. Kalau sekarang ni dia sebut tata kelola, madani kan, tata kelola, nampak madani sikit cara nak bagi salam. Okey. Kemudian didatangkan dengan hadis yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Ali ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semua orang kenal lah, sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, khalifah yang keempat. Memang banyak kehebatan dia. Cuma kat tempat kita ni yang kita kenal apa dia? Tongkat Ali kan. Kat kita sini banyak tongkat Ali lah. Tongkat Ali Kecik Fatimah tu hebat lah. Dia sampai negara Melayu dia jadi tongkat kan. Sana jadi khalifah, kat sini jadi tongkat. Hebat Ali ni. Dia sebut sini an Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam hadis ini dia sebut marfu'. Marfu' ni maksudnya disandarkan. Jadi kalau orang yang belajar ilmu hadis, kalau orang belajar ilmu hadis, ilmu ulum hadis, biasa dia akan tengok pada matan Baiquni lah, ada manzumah Baiquni. Orang belajar ulum hadis dia akan kata wa ma udhifu lin nabiyil marfu'u. Kena hafal ni kalau orang belajar ulum hadis. Wa ma udhifu lin nabiyil marfu'. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu disebut sebagai marfu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi ni disebut kata marfu' ni. Yang disandarkan kepada Nabi itu sebut marfu'. Jadi bila disebut an Ali marfu', maksudnya Ali ini marfu' tu daripada Sayyidina Ali itu marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marfu', kalau marfu' ni kalau kita belajar ulum hadis, dia ada marfu' ni dia ada dua. Satu nama dia marfu' sarih, satu nama dia marfu' al-hukmi. Kalau nama dia marfu' sarih ni maksudnya betul, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi kata bla 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 bla. Aku dengar Rasulullah kata ini, aku nampak Nabi kata gini. Sarih maksudnya hadis itu jelas, sarih. Gini Nabi kata ini, aku dengar Nabi, aku nampak gini. Itu marfu' sarih nama dia. Itu yang pertama. Dia ada yang kedua, nama dia marfu' al-hukmi. Marfu' al-hukmi. Marfu' al-hukmi ni bila sahabat dia kata kami diarahkan begini-begini. Tu. Kami disuruh buat begini-begini. Dia tak sebut pun Nabi. Dia tak kata Nabi. Dia kata kami selalu buat begini-begini. Dia dibuat begini menjadi amalan kami. Oh, sahabat-sahabat ni gini-gini. Kami diarahkan begini-begini. Daripada kata-kata sahabat itu dapat difahami kami diarah, kami dapat arahan. Jadi arahan tu daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak sebut. Sahabat tak sebut. Sahabat tak sebut kami Nabi kata begini suruh buat gini. Tak sebut. Itu nama dia marfu' al-hukmi. Dua jenis. Dan marfu' al-hukmi ni dia ada kategori dia pula lah. Kategori sahabat. Ada pula marfu' al-hukmi ni yang bukan sahabat cakap, tiba-tiba tabi'in.
Tabi'in dia kata umirna kaza wa kaza, kami diarahkan begini-begini, tapi benda tu satu bentuk amalan, tapi bukan sahabat cakap. Sedangkan tabi'in dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ulama hadis berbeza lah pendapat. Mengatakan ada kata gini, ada kata mursal, ada kata gini, kan? Kalau yang disandarkan kepada para sahabat ni jenis umirna, kami diarah begini. Itu juga ulama hadis ni dia beza pandangan. Ada kata keseluruhannya memang maksudnya disandar tu memang adalah marfu', memang daripada Nabi. Ada kata tidak, ada kata sebahagian, ada kata tengok pula sahabat yang besar baru disebutkan hadis, yang kecil tak sebut hadis. Dia boleh sebut kata marfu' ni sebenarnya dia menarik. Tuan-tuan, kita kena ada satu kuliah belajar tentang ulum hadis, baru kita kenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz Azhar boleh fikir lepas ni buat kelas, kita ada kuliah maghrib belajar ulum hadis. Penting sebenarnya. Bukan apa, saya tengoklah dalam konteks kita kat Malaysia, orang belajar hadis ni dia bukan belajar ilmu hadis. Mari tok guru mana boleh ngajar hadis, sebab dia buka Arba'in Nawawi tu ambil pengajaran, baca hadis ni pengajaran. Bukan salah, bagus kan, baca ni pengajaran, ambil hadis belajar mengajar. Tapi sebenarnya dia tidak lubul bab tu, disiplin ilmu tu dia tak tahu. Bila kita tak faham ilmu tu, kita tak faham dengan bagus, menyebabkan kita salah faham. Kita tu salah faham, kita nak faham tu dia tak berapa jelas. Lepas tu kita akan salah tanggap, buruk sangka bila orang berbeza pendapat. Itu pentingnya disiplin ilmu tu kena belajar. Dan kita kena adalah kuliah maghrib, orang belajar ilmu hadis, kenal hadis, jenis hadis, macam mana dhaif, macam mana sahih, tahu ilal hadis, kenal rijal hadis, ulama-ulama hadis ni, tahu martabat mau kita ada. Bukan nak hafal, tapi kita faham, oh gini rupanya dia semua penting sebenarnya. Mungkin boleh dipikirkanlah akan datang nanti. Okey. Dalam hadis marfu' daripada Ali ni, tengok dia kata yujzi'u 'ala jama'ati idza, tengok kata Ali, dia kata memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulannya. Tengok, dia tak kata Nabi sebut dalam hadis ni. Tengok dalam ayat Ali ni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulannya. Dia cerita je terus. Tapi sebenarnya siapa bagi tahu dia kata memadai tu? Siapa ajar dia? Ini dikatakan sebagai marfu' al-hukmi, hukum tu. Tapi bila Ali ni sahabat besar, sepupu Nabi, menantu Nabi kan, maka ulama kata dia marfu', memang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu' hukmi dia kata. Kemudian dan maksudnya yang pertama Nabi nak ajar kita, kalau kita ni ramai, dia kata memandai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan beri salam. Kita ramai-ramai, ada 50 orang contohnya, sampai satu tempat, ketua je bagi salam, Assalamualaikum, memadai. Yang lain nak bagi salam pun boleh, adabnya. Seorang wakil dah kan. Kan orang ni Assalamualaikum, orang sebelah Assalamualaikum, dia pun pening kepala, kena 50 bagi salam kan. Memadai seorang, adab, tapi tak salah bagi salam. Kemudian kata Nabi, memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang duduk menjawab salam bagi pihak kumpulannya, bagi kumpulan yang sedang, yang dengar pula. Kalau dia ramai duduk, seorang jawab okey dah. Kita duduk, tiba-tiba orang datang bagi salam, kita ada 50 orang kan, 50 orang dalam satu majlis, orang bagi salam, ketua je jawab, memadai. Yang lain tu boleh juga jawab, tak salah, tapi dia suruh adab, tata kelola al-madani dia begitu. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita baca hadis ni, kita dapat tahu bahawa itulah dia dikatakan hak-hak seorang Muslim yang perlu kita tunaikan. Cuba kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu